semalam ada salah seorang Kak Nida punya customer, maknanya prospek. Okey, dia tanya dengan Kak Nida, okey Kak Nida, saya ni gaji kecil. Okey, hari ni Kak Nida nak bercakap tentang dia risau yang dia tu gaji kecil. Gaji kecil macam mana nak buat simpanan, tapi dia ada keinginan nak buat simpanan. Jadi itu yang Kak Nida rasa topik yang ini Kak Nida nak sentuh hari ni. Gaji kecil boleh ke nak buat simpanan? Okey, gaji kecil nak buat simpanan macam mana? Jadi dia ada keinginan tapi dia rasa komitmen dia tinggi, komitmen kiri kanan, komitmen nak bayar motor, nak bayar rumah sewa. Okey, so kalau persoalan kat situ gaji kecil. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap tentang gaji kecil ataupun gaji besar, yang penting dalam buku salah satu buku daripada dealer ataupun pakar keuangan dalam public gold ni, Tuan Zulkifli, Kak Nida baca daripada buku ni, Tuan Zulkifli, dan juga buku beliau Misi Bebas Hutang. Kita kalau nak membeli emas ni, kita kena ada ilmu sikit, kita kena dapatkan panduan sikit, maknanya kita bukanlah ikut-ikutan kan. Kalau kita ikut-ikutan, jadi kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi kita macam sangsi, kita macam tak ada keyakinan apa yang kita buat. Betul ke apa kita buat ni? Kita nak membeli emas ni betul ke? Okey, so apa yang Kak Nida dapat dan juga sharing daripada kita punya dealer-dealer ataupun daripada kita punya pakar-pakar kat sini kan, pakar-pakar keuangan seperti Tuan Azizi Ali, seperti Hafizul Hakim, ini adalah rujukan-rujukan Kak Nida. Dan ni Tuan Samsudin Kadir, okey, banyaklah, dan juga mentor Kak Nida sendiri Tuan Syukur Hashim. Okey, itu adalah consider input-input yang memberikan kita panduan. Okey, bagaimanakah cara yang terbetul, cara betul, okey, cara yang terbaik nak cakap ni, cara yang terbaik dan betul nak menyimpan emas walaupun kita gaji kecil. Persoalannya gaji kecil. Okey, macam ni. Daripada buku-buku ini, Kak Nida dapat consider tips di mana kita gaji kecil tetapi boleh beli menyimpan emas juga. Tak semestinya orang yang gaji besar tu, gaji besar, macam yang kita biasa dengar, orang lagi besar periuk dia, lagi besar kerak dia kan. Terima kasih kepada Sandra Carrot join Kak Nida. Lagi besar periuk, lagi besar kerak dia. Jadi, tetapi walaupun besar gaji tu tinggi, tetapi kalau tak buat simpanan, tak menjadi juga, tak betul juga. Sebenarnya kekayaan itu adalah berdasarkan kepada berapa banyak simpanan yang kita buat, tetapi bukan kepada berapa banyak gaji yang kita ada. Kalau gaji yang kita ada tu besar tapi tak buat simpanan, tidak berbaloi juga, tidak memberikan sesuatu yang memberikan kita memiliki simpanan yang padu. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang join Kak Nida. So siapa yang boleh live bersama, why not kita boleh sama-sama invite, sama-sama kita boleh borak ID kita. Alright, kalau anda boleh join, jom borak dengan Kak Nida. Okay, so maksudnya kat sini, lepas tu keluar pula kita punya istilah-istilah di mana kita boleh bercakap. Okay, siapa yang ada online ini yang nak boleh borak-borak dengan Kak Nida. Okay, istilah-istilah di mana gaji kecil, macam mana nak buat simpanan Kak Nida, tak ada duit, saya ni tapi nak buat simpanan. Okay, tips ni macam ni, tak start lagi. Tips ni macam ni. Bak kata-kata pakar tadi, kita gaji kecil, kita boleh buat simpanan dengan cara kita ubah kepada tips ini. Sebelum berbelanja, ubah kepada simpan emas. Sebelum berbelanja, ubah dulu membuat simpanan. Maknanya dapat gaji, contohlah gaji kita 1,500. Paling tidak 10% daripada gaji. Kalau rasa terbeban, 10% daripada gaji, paling tidak 100. Dulu Tuan Zulkifli ni bercakap dengan masa dia punya seminar, masa tu memang gaji kecil, tetapi disebabkan nak memikirkan tentang nak buat simpanan, RM20 pun beliau simpan. Masa tu belum gaji besar. Dia cakap gaji kecil, baru mula-mula nak hidup, baru start nak bekerja, gaji kecil. Jadi dia terus saja buat simpanan RM20 saja. Jadi bayangkan gaji kecil boleh buat RM20, consider macam konsisten. Bila gaji dah makin naik, upkan percentage untuk simpanan tersebut. Kalau misal kata
10% tu misal kata gaji 1,600 lah contoh. 10% adalah 160. Okey. Jadi kalau rasa tidak mampu juga, tidak boleh juga sebab ada komitmen motor lah, kereta lah ni ke, paling tidak 100. Zaman dulu Tuan Zulkifli boleh buat RM20. Jadi kalau kita paling tidak minimum 100. Jadi 100 tu kita consider jadikan simpanan tu padu. Jangan ambil balik, jangan curang. Maksudnya kalau kita dah asing siap-siap tolak daripada gaji siap-siap, kita dah consider okey, portion untuk saving dah ada, baki tu baru kita fikir berbelanja. Contohnya baki barulah kita fikir untuk kereta ke, untuk kita punya rumah sewa, whatever perbelanjaan keperluan. Yang kemahuan tu kita boleh kawal. Yang penting keperluan dulu, saving, keperluan, lepas tu kemahuan tu kita boleh kawal. Consider kemahuan tu adalah sesuatu yang tidak ada pun tak apa. Maksudnya kemahuan ikut apa yang kita nak. Tiba-tiba kita nak beli ini, tiba-tiba kita nak beli tudung bulan tu, tiba-tiba nak beli baju. Jadi kemahuan tu boleh dikawal. Yang keperluan tu adalah sesuatu bercakap tentang rumah, kereta, bayar nursery anak. Okey, itu adalah keperluan. Okey, api air itu keperluan. Jadi yang kemahuan tu boleh kawal. Bak kata Tuan Zulkifli, okey, sebenarnya kos sara hidup tu tak mahal. Okey, hakikatnya kos sara hidup tu tak mahal sebab kalau kita nak buat pinjaman kereta ke, pinjaman rumah ke, bank pun akan tengok kepada kita punya kelayakan. Jadi maksudnya kos sara hidup tak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Gaya hidup tu adalah yang itulah kemahuan tu. Kemahuan tu kita boleh kawal. Macam Kak Nida dapatkan informasi, kita belajar daripada mentor-mentor ataupun dealer-dealer. Jadi kita dapat cara bagaimana nak manage tu dengan betul. Dulu memang tak teratur. Kak Nida cakap terang-terang lah. Dulu memang tak ada panduan. Dapat gaji, bayar apa yang patut, belanja, tak ada saving dulu. Okay. Bila kita dah ada panduan, bila kita dah ada kesedaran perlunya ada simpanan, baru kita dapat consider proper. Maknanya kita boleh manage kita punya kewangan tu lebih proper. Jadi macam tu juga kita nak suggest kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, okey, sebelum berbelanja dapat gaji ni dah start dah simpan emas. Kata macam berat lah Kak Nida. 100 tu berapalah sangat? Okey, dia akan cakap 100 tu berapalah sangat? Actually better than tak ada langsung. At least ada 100 tu. Kalau misal kata kita nak menyimpan emas kat public good, dah 0.35 gram dah kalau kita nak menyimpan emas. Kita kumpul dikit-dikit kan. Sampai 12 bulan hampir 1 dinar. Boleh bayangkan? Kalau 1 dinar kita dah ada setiap tahun, kalau dah tahun ketiga dah ada 3 dinar, 5 dinar, 6 dinar daripada kita tak buat langsung. 100 tu orang kata berat nak buat, tetapi sebenarnya once kita dah mula, once kita dah start, dia susah nak stop. Terima kasih kepada Nicole KMKBD. Oh, very kreatif nama. Okay, so kalau kita dah start, kita memang susah nak stop. Sebab aura emas ni terbalik tau. Dia lain macam. Dia membuatkan kita rasa nak tambah lagi. Sebab bila pegang duit, kita nak fikir nak berbelanja je. Jadi kepada customer Kak Nida semalam, Kak Nida pun cakap lah, gaji kecil ke macam mana ke, RM20, kalau Tuan Zulkifli boleh buat, kan zaman dulu tak gaji kecil, zaman sekarang at least 100 boleh buat. Okey, dengan cara dapat gaji asing dulu. Macam KWSP kan, kita dah bila dapat gaji tu, kita tak dapat pun duit tu sebab dah tolak siap-siap. Jadi macam ni juga kita tolak siap-siap untuk kita punya simpanan. Kita kena fikir yang simpanan tu bukan untuk siapa, untuk kita juga. Besok bila kita memerlukannya, tiba-tiba kita nak pakai duit, tak ada duit, tapi kita dah ada, siap-siap dah ada buat simpanan. Mana lebih padu, kita ada simpanan tapi kita boleh kemudian kita dapat berbelanja tu macam terhad sebab tapi ada simpanan. Sebenarnya bak kata pakar ataupun otai-otai, bila simpan emas ni kita rasa tak berduit. Betul? Sebab apa? Duit tu dah kurang. Bila ada duit, kita punya otak tu fikir nak belanja je, nak pakai je. Terima kasih kepada Ikatemoyo. Terima kasih kepada Fazida. Jadi kita bila ada duit tu rasa nak belanja. Otak kita ni nakal. Nak beli itu, nak beli ini.
Kita nak fikir, tiba-tiba kita nak rasa memang kita ada duit kat tangan. Rasa tu sifat duit ni dia akan fikir untuk berbelanja. Gunanya duit tu untuk dibelanjakan. Kalau kita rasa pegang duit, nampak ada duit kat dalam pers. Ada lagi duit. Ada lagi duit kat tangan. Ada lagi duit kat tangan. Yes, pergi masuk kedai dah settle. Masuk kedai kat sini dah settle. Tapi kalau kita dah asing siap-siap, apa yang ada kat tangan tu je yang kita belanjakan. Tapi dalam hakikatnya kita dah ada simpanan. Jadi tak kisahlah kalau zaman dulu Tuan Zulkifli boleh RM20, kita zaman sekarang bolehlah 100. Kan? 100 tu contoh sekarang ni kita akan rasa berat. Okey, bab kata otai juga nak mulakan nak buat simpanan tu susah sangat rasanya. Rasa sangat susah nak buat simpanan. Tapi hakikatnya kalau tak ada simpanan, kita rasa lagi susah. Okey. Jadi itu adalah consider macam kita kena paksa rela lah kiranya. Sekarang ni kita rasa macam terbeban kena buat simpanan, jadi kurang duit nak berbelanja. Tapi hakikatnya benefit dia untuk kita. Benefit dia, kelebihan dia untuk kita di kemudian hari. Sekarang ni kita kena fikirkan dalam diri kita, kita letakkan dalam diri kita, kita membuat simpanan ini sebelum kita memerlukannya. Sebelum kita terdesak, sebelum kita dalam kecemasan. Jadi at least gaji kecil ke, gaji besar ke, yang penting tu simpanan. Tak guna kalau misal kata kita gaji besar tapi tak ada simpanan. Adalah lebih baik gaji kecil tapi ada simpanan. Maksudnya semalam customer kat Nida tu kata, saya gaji kecil macam mana? Jadi kita ubah kepada menyimpan dulu. Terima kasih kepada YSHW. Wow, nama memang susah nak sebut. YSHW SHBS. Okay. Alright. Jadi maksudnya kita ubah. Bila kita dah ubah, kita dah dalam keadaan yang ada security. Okay. Dia lebih rasa ujung bulan tu kita rasa macam duit kurang tapi kita ada simpanan. Kita rasa macam ada security. Ada rasa macam tak ada ujung bulan tu rasa macam kecep perut je. Alamak, dah nak ujung bulan ni. Dah consider berapa bulan ni lagi dah nak ujung bulan. Jadi kita macam kecep perut je. Tak ada duit makin kurang. Sebab apa? Kita tak buat simpanan. Tapi kalau kita dah buat simpanan, okay, kita rasa okay tak apa. Adalah 1 gram 2 gram. Sekarang bila terdesak, hantar je ke Arano, kita dapat tunai segera. Kita dah ada macam security kat situ. Kalau yang tak ada simpanan, okay, 100% duit yang gaji tadi, simpanan tu tak ada. Jadi bila hujung bulan tu rasa macam alamak, risaunya nak tunggu gaji. Alamak, berapa bulan lagi nak gaji. Kita akan rasa kecep perut lah. Rasa macam sesak je nafas. Risau pula kita ni anak-anak lagi. Macam tu. Tapi kalau kita dah buat siap-siap, ada simpanan, ada security, at least ada beberapa keping emas. Bila terdesak, hantar ke Arano, kita tak perlu meminta-minta. Kita tak perlulah nak pakai kredit card. Kita tak perlulah nak pinjam daripada dua orang, kan? Kita tak perlulah consider macam meminta-minta. Tapi kita dalam masa yang sama dah ada security. Kita dah ada simpanan ini. Okay. Akan rasa berat lah macam mungkin bagus kepada yang bertanya kat Nida semalam, customer prospect tu lah. Dia tanya kat Nida, gaji kecil boleh ke? Kak Nida kata tukar ikut kata pakar yang Kak Nida baca buku-buku ini, ikut kepada pakar. Tukar maknanya dapat gaji, asingkan dulu siap-siap, paling tidak 100, lepas tu baru berbelanja. Kita ikut cara macam tu. Kalau rasa macam tu, kita rasa nak orang kata sekarang ni tak pandang duit. Duit bukan segala-galanya. Orang selalu sebut, yes, orang kata sebut duit bukan segala-galanya. Tapi sekarang ni semuanya perlukan duit. Kan, nak masuk toilet pun sekarang kan kena bayar, kan? Ada tempat kena bayar. Tapi kalau bisa kata nak balik kampung pun kena bayar juga. Highway kan kena bayar tol juga. Jadi semuanya perlukan duit. Kata sekarang ni buat pula nak cari duit ni duniawi ke apa. Tapi hakikatnya
sebenarnya kita membuat simpanan. Kita membuat simpanan, kita bukan membuat orang kata pembaziran ataupun kita bukan mengejar dunia. Tapi hakikatnya kita perlukan untuk menyara kita ataupun membantu diri dan juga family kita, dan juga kita boleh membantu orang lain bila ketikanya orang lain macam anak kita memerlukan bantuan kan. Contoh nak perlukan laptop, okey, contoh nak perlukan device apa-apa, contoh handphone, apa-apa gadget kan. Kita at least ada sekeping dua, kita boleh hantar ke Arana, kita dapat tunai segera dan kita boleh membantu anak kita. Jadi bila kita dah ada bajet sikit, kita tebus berdikit-dikit, kita dapat emas kita balik. Jadi maksud dia apa yang Kak Nida nasihatkan prospek Kak Nida semalam, okey, mulakan paksa diri sebelum berbelanja, asingkan siap-siap untuk simpanan. Jadi kalau dalam masa yang sama dah ada simpanan tu, nilai dia pula kita pilih emas sebab nilainya makin meningkat. Sebab emas ni dia kalis inflasi. Kita kata kalis inflasi tu apa? Okey, kalau kita menyimpan dalam duit ringgit, dalam akaun bank dalam bentuk duit kertas, okey, tapi dia terkesan dengan inflasi. Maksudnya kuasa duit kita makin menyusut. Kuasa beli. Maksudnya dulu macam perumpamaan daripada Tuan Zulkifli juga. Dulu dengan RM10 kita boleh beli 3 buku roti gardenia. Okey, dulu. Okey, bila dah kenaikkan harga, dengan RM10 kita boleh dapat 2,5 saja roti gardenia. Jadi maksudnya kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Jadi maksudnya dalam masa yang sama, kalau dengan RM10 tu juga nilai kuantiti roti tu dah berkurangan. Jadi kuasa beli duit kita tu boleh berkurangan. Kita dalam erti kata lain, wang fiat ataupun duit kertas ni boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara. Contohnya contoh dulu kita ada duit pokok pisang. Tahu tak zaman-zaman dulu kan kita ada ni, Kak Nida pun ada contoh. Ni duit pokok pisang. Zaman dulu, zaman Jepun menggunakan duit pokok pisang ni. Okey, tapi dia tak sampai pun 3 tahun. Dalam 2 tahun lebih saja, sebab zaman Jepun memerintah menggunakan duit ini. Ni duit kertas. Jadi kita umpamakan juga duit kita sekarang. Dia boleh turun nilainya. Yang ini nilainya jatuh kosong. Apabila British memerintah, semasa zaman Jepun pakai duit ni. Kalau kita menyimpan duit ni banyak-banyak, kan, duit ni kita simpanlah banyak-banyak. Bila British ambil alih, duit ni dah terus jatuh kosong. Dah tak ada nilai. Jadi duit dia sama ada boleh jatuh kosong ataupun terkesan dengan inflasi. Jadi kita buat simpanan yang padu. Kita buat simpanan yang emas. Emas ni adalah padulah untuk kita. Sebab emas ni nilainya dipegang kukuh oleh berat dan juga ketulinannya sendiri. Kalau duit kertas, kita boleh cetak. Kan? Kita boleh cetak. Maknanya kerajaan boleh cetak duit kertas. Kertas dia boleh dicetak. Boleh jatuh kosong. Tetapi emas tidak. Dia punya nilai dipegang kukuh oleh berat dengan ketulinannya sendiri. Jadi consider macam dia adalah sesuatu yang kita boleh bawa ke mana-mana, ke luar negara ke apa, diterima. Dia akan diterima. Tapi kalau duit kertas kita bawa ke negara lain ke apa, kita tak tahu dia boleh terima. Biasanya akan ikut kepada mata wang, memang akan ikut kepada mata wang negara mereka. Tapi kalau emas, dia adalah, kalau dulu Kak Nida bawa dekat Madinah dengan Mekah, lebih tinggi lagi nilai yang dia ambil daripada dekat Malaysia. Jadi maksudnya nilai emas adalah consider duit juga. Jadi kita jangan takut nak membeli emas. Mana kata, alamak, salah seorang pun customer cakap, takut, alamak Kak Nida, harga makin naik ni, takutnya. Mana satu lebih penting? Takut tak ada simpanan ke? Takut dengan harga? Yang penting ada duit dekat tangan, terus beli. Jangan tunggu-tunggu. Okay, itu tips dia. Macam mana sebenarnya kalau newbie nak mula simpanan emas? Tips dia adalah mula-mula senang je. Mulakan langkah pertama anda apabila ada duit kat tangan, mulakan pembelian pertama anda. Kita sebenarnya, kalau Kak Nida nak bercakap emas ni, sebenarnya kita bukan bercakap kita membeli. Sebenarnya kita ubah daripada simpanan emas tu,
simpanan duit tu kepada simpanan emas. Kita seperti membuat simpanan sebenarnya. Kita bukan membeli. Membeli tu seperti seumpama kita beli, lepas tu kita consider, lepas tu dia dah habis, dia dah luput. Emas tak ada tarikh luput. Emas dia tak ada tarikh luput. Lepas tu dia apabila kita terdesak, kita boleh hantar ke Aranu, kita dapat tunai segera. Dia sebagai tukaran. Kalau kita nak membeli aset yang lebih besar, contoh kita nak beli rumah, hartanah atau ialah property, kita boleh beli emas ni berdikit-dikit. Manalah kita boleh beli rumah tu, kita beli tingkap dulu ke, kita boleh beli lantai dulu ke, bumbung dulu ke kan. Okey. Tetapi dengan emas kita boleh beli berdikit-dikit, lepas tu kita kumpulkan, kita ubah kepada property. Okey, contohnya yang ini, nasihat daripada Tuan Samsudin Kadir. Okey, beliau ada tulis kat sini, Bismillah. Okey, matahari ni terik pula kat sini. Okey, Bismillah, buy gold every month then convert into property. Maksudnya beli emas setiap bulan, maknanya beli berdikit-dikit, lepas tu convert into property. Terbalik kat situ. Okey, tetapi inilah kata-kata ataupun panduan apabila kita banyakkan membaca buku tentang emas. Okey, ini antara contoh-contohnya. Kak ni dah baca buku tentang nota emas. Yang ini buku emas daripada Tuan Samsudin Kadir, daripada Tuan Zulkifli bercakap tentang wang emas. Yang ini Azizi Ali, Tuan Azizi Ali bercakap tentang masa untuk emas. Okey, matahari memancar kat tempat Kak Nida ni. Okey, so jadi tak kisahlah, yang penting tadi Kak Nida punya topik kat sini. Yang mana penting? Gaji tinggi tapi tak ada simpanan, ataupun gaji kecil tapi simpanan tu banyak. Yang itu lebih padu. Kita nampak je orang tu sempoi je, simple aja kan. Simple aja. Ataupun orang tu jenis bawa Grab aja, ataupun jenis macam Grab food tu aja. Tapi hakikatnya kita tak tahu simpanan orang, kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu simpanan orang macam mana. Kalau dia seorang yang bijak, dia akan asingkan siap-siap untuk simpanan. Jadi gaji kecil itu bukan persoalannya. Persoalannya simpanan itu ada atau tidak. Tak semestinya gaji tinggi ada simpanan. Okey. Bak kata Otai lah selalu menggunakan perkataan ni. Ada emas maknanya ada duit. Tetapi ada duit belum tentu ada emas. Maksudnya orang ada duit tu belum tentu dia membeli emas. Terima kasih kepada Hidayi Trading. Terima kasih join Kak Nida. Okey. So maksudnya gaji kecil bukan persoalannya. Persoalannya buat simpanan atau tidak. Okey. Sekejap Kak Nida tutup dulu ni. Tutup dulu apa tu? Ni. Alright, sorry, matahari tu memancar direct dekat Kak Nida punya muka. Okay, so maksudnya gaji kecil bukan persoalannya. Okay, luahan kebenaran. Okay, kreatifnya nama. Terima kasih join Kak Nida. Okay, kita gaji kecil ke, tak boleh ke nak buat simpanan, itu bukan persoalannya. Persoalan sekarang ni tips yang diberikan, maksudnya sebelum berbelanja dapat gaji, asing dulu. Itu persoalan, tips dia. Jadi gaji besar tu belum tentu orang tu membuat simpanan. Okey. Jadi kalau kita nak lebih padu, lebih consider kita menyimpan ni sebelum kita memerlukannya. Jadi consider macam kalau kita dah ada walaupun gaji kecil, berdikit-dikit, kalaupun paling tidak RM100, kalau 1 tahun dah jadi 1 dinar. Hampir kepada 1 dinar 4.25 gram. Kalau kita pejam mata tiap bulan konsisten, ataupun kalau kita dapat gaji lebih, kita lebihkan pula lagi simpanan kita. Jadi tips tu memang berbaloi sangat kalau kita konsisten. Jangan curang lah. Paling tidak kita berdikit-dikit tutup mata, terus je buat auto debit. Tolak je daripada gaji. Macam kita beli SP kan, tolak je daripada kita punya gaji, kita dah tak terima dah. Tapi actually itu adalah simpanan. Yang ini adalah simpanan extra untuk kita. Lebih padu sebab apa? Kalau kita terdesak boleh guna pakai. Terima kasih kepada Ikal Shop join Kak Nida. Jadi gaji kecil bukan persoalannya.
orang gaji besar belum tentu dia menyimpan emas. Okey. Kita kata, Kak Dida, kalau saya ni tak mampu, itu ini komitmen, itu ini. Tapi kita kena fikir untuk diri kita, kita buat tak dulu simpanan. Maksudnya tips dia, ulang-ulang Kak Dida cakap, dapat gaji, asingkan dulu sebelum berbelanja. Bak kata Tuan Irfan Khairi, reward yourself first. Maknanya kita dah penatlah kerja berhari-hari satu bulan tu. Tapi kita tak menghadiahkan diri kita sesuatu simpanan. Tidak menghadiahkan diri kita sesuatu. Iaitu simpanan. Simpanan ni kita kena buat sebelum kita memerlukannya. Sekarang ni kita rasa, alah tak payahlah dulu. Ataupun alamak beratnya nak buat simpanan. Ataupun sebab duit dah kat tangan. Sebab sifat duit tu adalah untuk dibelanjakan. Fungsi duit tu. Okey. Hakikatnya kan, kalau misal kata kita baca daripada buku-buku ni, okey, ataupun buku Tuan Syawal Emiron ni, sebenarnya okey, kalau kita kata kita ada duit, tapi sebenarnya duit tu boleh melayang. Tapi kalau kita ada emas, duit tu melekat. Sebab apa? Emas ni adalah magnet kekayaan. Kita bila dah pegang emas ni, contoh kita dah pegang beberapa keping ni, kita sayang nak jual. Kita akan tambah. Kita akan kumpul. Bila ada keluar pula design baru ataupun ada duit, bila dah start, dia akan ada aura untuk nak tambah. Okey. Tak percaya, mulakan gram yang pertama. Ataupun tak percaya, mulakan RM100 yang pertama. Okey. Bila kita dah pegang ni kan, kita rasa lepas tu nak tambah lagi. Tambah gram kedua, tambah gram ketiga. Tapi kalau kita pegang duit, otak kita akan fikir nak belanja. Masuk kedai je, settle. Mana ya pergi duit tadi? Hari tu beli apa ya? Mana ya duit 100 tadi? Contoh. Kalau 100 tu kita dah bekukan jadi emas, bukankah kita dah ada simpanan? Sekarang kita rasa terbeban. Sekarang kita rasa macam tak payah. Ataupun sekarang kita rasa tak perlu. Tapi hakikatnya, kita perlu buat simpanan sebelum kita memerlukannya. Besok bila tiba masanya, tiba-tiba terdesak. Besok tiba masanya, tiba-tiba kecemasan. Kita ada something sebagai security. Security maksudnya apa? Kita boleh guna pakai. Bila terdesak, hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Ataupun mereka yang jenis yang berniaga, nak jadikan modal pusingan, nak nampak mana pergi keuntungan bisnes tadi. Keuntungan bisnes tadi tak nampak lah mana. Dia pusing tak nampak. Contoh kan macam misal kata abang-abang yang jual burger, okey, adik-adik akak-akak yang jual goreng pisang tu. Mereka ada gaji harian, okey, gaji harian maksudnya keuntungan harian lah. Jadi ambil sebahagian daripada keuntungan tu, bekukan cepat-cepat masuk jadi emas. Caranya melalui account gap ni lah. Account gap kita kumpul berdikit-dikit. Bila kita dah kumpul, okey, besok bila kita nak perlukan modal tambahan, kita ambil emas kita tu, kita jual ataupun aranukan, jadikan modal tambahan. Ataupun untuk kegunaan family, tiba-tiba terdesak, ambil emas yang kita asingkan tadi untuk sebagai dana kecemasan. Okey, anak-anak muda yang nak kahwin tu, okey, belum ada jodoh lagi, okey, berdikit-dikit lah daripada sekarang, paksa diri kita dengar kata-kata pakar, okey, ikut tips tu. Sebelum berbelanja, asing dulu untuk emas. Okey, kat sini dia ada tulis. Beli emas menyesal. Okey. Tak beli emas lagi menyesal. Sebab apabila tiba ketikanya, contoh dah ada masa itulah ketika jodoh tu sampai. Tapi kita tak ada something saving. Tak ada something kita boleh guna pakai untuk perkahwinan esok. Okey. Ataupun kita tiba-tiba terdesak. Kita tak ada something yang kita boleh guna sebagai dana kecemasan. Jadi that's why kita kena guna perkataan tu. Kita buat simpanan sebelum kita memerlukannya. Okey. Sebelum kita memerlukannya. Kita rasa sekarang berat nak buat. Tak mampu nak buat. Ataupun tak tahu cara nak buat. Jadi ikut tips ni. Dapat gaji, sebelum berbelanja, asing dulu untuk simpanan. Asing dulu paling tidak 100. Kalau Tuan Zulkifli zaman muda-muda beliau asing RM20, beliau tetap akan buat RM20 asing untuk simpanan. RM20 beliau asingkan. Jadi kita zaman sekarang ni follow paling tidak kalau untuk emas. Sebab apa emas? Sebab nilainya makin meningkat. Okey, dia adalah kalis inflasi.
Okey, lepas tu kita boleh beli berdikit-dikit. Sekarang ni kemudahan untuk kita tu boleh beli berdikit-dikit. Tak semestinya kena ada duit ribu-riban banyak baru boleh beli emas. Dulu macam Kak Nida kan, Kak Nida anggap kalau nak beli emas ni kena nak masuk kedai emas tu je lah beli emas, gelang semua, barang perhiasan semua. Kak Nida sebab tak minat emas, jadi even Kak Nida tak pakai cincin pun ataupun rantai semua Kak Nida tak pakai. Ada pun simpan. Okey. Jadi Kak Nida tak tahu fungsi emas ketika itu. Bila Kak Nida dah faham, emas ni adalah penyelamat ketika gawat. Maksudnya apabila kita terdesak, hantar saja ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi at least pertama, kita dah ada simpanan. Kedua, kita dah dapat selamatkan duit kita daripada cair entah ke mana. Sebab kita pegang duit, sifat duit untuk dibelanjakan. Tapi emas untuk disimpan. Jadi adalah lebih baik walaupun gaji kecil tapi ada simpanan daripada gaji besar tapi tak buat simpanan. Okey. Kita kata boring lah nak dengar pasal simpanan. Boring lah nak dengar pasal emas. Tapi kita kena fikir apakah peranannya di masa kita memerlukannya. Jadi kena ingat tu, buat simpanan sebelum kita memerlukannya. Okey, jadi kalau kata nak simpan, okey macam mana? Okey, macam mana tu ada 4 kaedah. Nanti yang itu boleh WhatsApp Kak Nida ataupun klik bio link Kak Nida. Okey, 4 kaedah itu memang mampu milik, mudah, murah, telus, patuh syariah. Kak Nida brief secara ringkas je lah. Account gap boleh mula dengan serendah 100. Bebas bila-bila masa kita nak tambah. Okey, kita bila kekalkan 1 gram dalam akaun, selebihnya bila dah kita dah lebih daripada 1 gram tu kekal. Selebihnya kita nak aranukan pun boleh secara online, tak payah pergi branch. Kita nak jual balik pun boleh secara online. Kita nak keluarkan design-design tertentu pun boleh. Kadang-kadang ada yang jenis nak pegang. Kita nak simpan terus dalam account gap pun boleh. Tak ada sebarang charge pun yang dikenakan. Okey, itu account gap. Lepas tu pula ada kaedah yang lagi satu, promosi 10 kali bayar. Okey, kalau 10 kali bayar ni contoh harga hari ni 2,000 lebih. Dipecahkan kepada 10 bulan. Bukankah itu boleh mampu milik untuk kita? Pecah pada 10 bulan. Kita lock harga hari ni, esok habis bulan ke-10, okey, akan dihantar kepada kita secara post berinsurans. Kalau kita ambil emas yang lebih daripada 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Kalau bawah 21.25 gram, 21.25 gram, kita public good akan hantar kepada kita secara post berinsurans. Lebih, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Sebab apa? Insurans tak cover untuk yang lebih daripada berat itu. Insurans untuk postage. Okay. Tetapi kalau misalnya kata nak jenis yang nak buat simpanan tapi takut lupa, tapi nak konsisten, kaedah yang keempat kita panggil auto debit account gap. Boleh mula serendah yang tadi 100, tapi auto debit account gap ni kalau anda buat, sekarang ni tengah ada peraduan tau, promosi. Setiap bulan boleh menang bunga emas program ni. Walaupun anda buat minimum RM200 untuk emas. Okey. Minimum 200, anda dah layak setiap bulan menang cabutan bertuah bunga emas 10 gram. Best ke tak best? Okey. Maknanya kita simpan emas tapi potensi menang emas. Kita tutup mata sajalah, tolak saja daripada kita punya bank setiap bulan. Tarikh kita set lah untuk 12 bulan. Boleh menang ini setiap bulan. Bukan sekali saja cabutan bertuah tu, setiap bulan. Okey. Okey, apa lagi yang kita rasa kemudahan dah disediakan? Kita ingat kena ada ribu-riban ke nak simpan emas? Tak ada. Okey, consider macam dia terkeluar lah pula. Okey, dia nak suruh tunjuk lah ni. Okey, consider macam kita boleh keluarkan design-design ni daripada account gap. Design macam-macam design anda boleh keluarkan daripada account gap. Ada yang jenis tak nak pegang, kan? Maksudnya tak nak pegang tu maksudnya dia mungkin seorang yang selalu travel ataupun dia bukan bekerja di Malaysia. Kak Nida pun ada customer yang bekerja di Dubai tapi membuat saving juga dengan Kak Nida. Sebab apa? Consider menghampiri kepada zaman persaraan. Jadi dia pun buat saving walaupun dia bekerja di Dubai. Jadi lepas tu consider macam simpan berdikit-dikit. Okey, lepas tu bila kita punya simpanan tu consider kita perlukan contoh dana persaraan, okey, ataupun perkahwinan, okey. Lepas tu kita hantar ke Arano, kita boleh dapat tunai segera.
Terima kasih kepada Putri Aquarius, Misha Aziz. Terima kasih John Kak Nida. Jadi kalau ada boleh menang ini setiap bulan, why not kita ambil peluang. Simpan emas, menang emas. Mudah saja, serendah 200. Kalau hari ini 100 itu adalah 0.35 gram. Kalau RM200 adalah hampir kepada 0.7 gram. Jadi kita berdikit-dikit paksa diri sebelum berbelanja. Jadi tips yang kepada prospek Kak Dina yang tanya semalam, macam mana dia tak ada duit, tak ada gaji, tak tinggi. Jadi ubah kepada satu tadi tips, simpan dulu sebelum berbelanja, dapat gaji tu simpan dulu sebelum berbelanja. Lepas tu ambil peluang auto debit, tolak daripada gaji tu setiap bulan. Kalau nak lebih bijak, ambil peraduan promosi auto debit, boleh menang bunga emas 10 gram. Emas fizikal 24K99 setiap bulan. Minimum 200 saja. Orang kata beli emas, simpan emas, lepas tu menang emas. Okey. Terima kasih kepada Daya 81 John Kak Dida, kepada Syahrudin Saudin. Terima kasih John Kak Dida. Jadi kalau anda nak peluang menang emas yang macam ni, ambillah account gap auto debit minimum 200. Best ke tak best? Simpan emas tapi kita simpan baru 200. Kalau untung sabut kita yang menang cabutan bertuah tu, Lepas tu peluang bukan sekali. Peluang ni berkali-kali. Selama 12 bulan kita subscribe auto debit account gap ni. Emas ni adalah emas fizikal 24K999. Kalau kita kata nak subscribe tu dengan syarat tu, nak daftar percuma saja. Tak kisah kita ni siapa. Terima kasih kepada Puan General Gip. Lepas tu Intan Daya, terima kasih. Syarat dia senang saja. Daftar percuma. Tak kisah kita ni pelajar ke, kita ni pesara ke, dia tak akan tengok kelayakan. Tak akan tengok apa-apa latar belakang keuangan. Daftar percuma. Lepas tu ambil promosi yang account gap minimum 200 saja. Menang yang ini bunga emas 10 gram setiap bulan. Okey, cabutan bertuahnya. Consider berapa lama ada promosi ni Kak Nida. Okey, sekarang ni tengah ada. Kenapa kita nak lepaskan? Okey, sekarang ni tengah ada. Grab yang ini. Menang bunga emas. Kak Nida cakap lagi. Menang bunga emas 10 gram 24K99 setiap bulan. Sepanjang kita subscribe auto debit 12 bulan ini. Okey, RM200 auto debit kita tolak. Maksudnya auto debit untuk account gap. Mulakan kat sini cabutan bertuah ini untuk anda. Simpan emas tapi menang emas. Best ke tak best? Siapa nak? Okey, klik via link Kak Nida. Okey, dan kita daftar percuma, mulakan simpanan pertama kita. Kalau kita kata Kak Nida nak menang emas ni kena berapa ribu nak masuk? Tidak dek, macam Kak Nida cakap tadi, daftar percuma. Lepas tu tiap bulan potensi untuk menang. Terima kasih kepada Yus, terima kasih kepada Nur Syafiqah, terima kasih Cemdon, terima kasih John Kak Nida. Siapa nak cabutan bertuah menang bunga emas 10 gram ni, jom cepat-cepat daftar percuma, subscribe auto debit account gap minimum RM200 adalah 0.7 gram dalam account gap anda. Terima kasih kepada Miss Ida, terima kasih kepada Cik Ma, terima kasih Aku Laji, terima kasih John Kak Nida. Jadi, Kak Nida nak cakap macam mana lagi? Simpan emas, menang emas. Caranya, daftar percuma, lepas tu minimum subscribe auto debit, tolak daripada gaji siap-siap sebelum berbelanja, simpan emas dengan cara auto debit account gap. Ini bukan orang kata sekali saja dapat cabutan bertuah. Setiap bulan sepanjang 12 bulan. Kita tak tahu kan rezeki kita. Kalau kita yang dapat 3 bulan, 4 bulan kita yang dapat, siapa tahu kan. Yang penting kita buat ke tidak. Yang penting kita ambil peluang ke tidak. Macam Kak Nida, suami isteri memang buat. Sebab apa kita pun nak. Kan. Masuk minimum 200, lepas tu menangnya ini. Bunga emas 10 gram ni. Ini 2,000 lebih ni. Hari ini 2790 ataupun 28 ikut sebab harganya revise setiap 20 minit. Yang ini boleh dapat percuma. Nak ke tak nak? Okey, jom siapa nak klik bio link Kak Nida, daftar percuma, lepas tu kita proceed dengan auto debit account gap ni. Minimum 200 selama 12 bulan ada peluang cabutan bertuah ni. Okey, so siapa nak jom rebut-rebut peluang. Tak ada orang kata saya gaji tak besar, jadi ini peluang untuk anda.
buat simpanan sebelum dapat bila dapat gaji tu, sebelum berbelanja, asingkan untuk simpanan. Paling tidak RM100. Okay, account gap boleh mula dengan 100. Tapi kalau nak peraduan ini minimum auto debit RM200. RM200 sahaja. Tapi menang bunga emas program ni setiap bulan. Banyak-banyak kali Kak Nida nak cakap. Sebab apa? Excited sangat nak sharekan kepada anda semua. Sampai tekak pun dah kering. Okey, so kepada kawan-kawan Kak Nida yang nak mulakan langkah pertama menyimpan emas, jangan tunggu, jangan bertangguh. Kita disiplinkan diri sebelum duit kita habis. Pegang duit kan, macam Kak Nida cakap tadi, pegang duit dia punya sifat adalah untuk dibelanjakan. Tapi kalau kita pegang emas, kita simpan emas, sifatnya adalah untuk disimpan. Emas untuk disimpan. Dalam masa yang sama, emas ni sebagai dana kecemasan. Itu antara sebab Kak Nida mula ataupun kata sampai hidayah untuk simpan emas. Sebab dulu Kak Nida tak tahu emas ni, Kak Nida ingat rantai cincin gelang itulah ada emas. Hakikatnya emas ni adalah kita ada emas simpanan ataupun emas pelaburan, iaitu emas fizikal 24K999. Apa maksud 999 tu? Maksudnya ketulinannya hampir 100%. Kalau emas 916, orang kata, ada yang kata saya simpan 916, saya membuat simpanan collection 916. Okey, tapi hakikatnya kita kena tahu 916 ada campuran logam lain untuk dijadikan perhiasan. Emas 916 maksudnya Assalamualaikum kepada Suryati, join Kak Nida, terima kasih. Apa khabar Su? Apa khabar Su? Okey. Kak Nida bercakap tentang ni sekarang kan kita ada auto debit account gap kan, minimum 200 sahaja, tapi boleh menang yang ini, bunga emas program. Bukan menang sekali, menang berkali-kali sepanjang 12 bulan tu. Jadi kawan-kawan yang nak ambil peluang, subscribe auto debit minimum 200. Yang menangnya emas, bukan orang kata simpan emas tapi kita consider dapat emas ni adalah sesuatu yang berbaloi. Betul tak? Simpan emas tapi peluang menang emas, daripada kita kata tak buat langsung. Tak buat langsung apa pun tak ada kan. Contoh macam kami kat dalam public gold, tapi kalau kami tak subscribe, kami pun tak dapat. Jadi kami pun nak rebut peluang, kami pun subscribe. Okay, consider macam ini adalah satu peluang. Consider kita sebenarnya apa peluang kita kena rebut, apa saja peluang kita kena ambil. Ada promosi 10 kali bayar, kalau tak ada promosi 10 kali bayar, hanya 6 kali bayar. Jadi kita rebutlah peluang. Tapi jangan fokus harga. Kalau fokus harga, sampai bila-bila pun simpanan kita tak bertambah. Takat tu je. Sebab apa nak fikir RM1 2 naik tu. Sementara nak tunggu harga cantik, duit tu dah habis. Dah terpakai, dah terguna. Mana lagi berbaloi? Better semasa ada duit kat tangan, semasa itu beli emas, beli simpan. Semasa tu buat simpanan. Sebab kita kalau tunggu, duit kat tangan dah habis, nak tunggu harga cantik tu nanti, sementara harga tu dah sampai, kononlah cantik sangat lah kan. Okey, cantik sangat. Padahal bezanya RM5 ke RM3 je. Hakikatnya duit kat tangan dah settle. Sebab dah pergi semalam, pergi fast food lah. Semalam dah pergi shopping barang-barang yang bukan keperluan. Kan? Habis dah settle. Harga cantik dah sampai. Tapi nak beli, dah terpakai lah, tak jadilah. Kan kerugi. Hakikatnya kalau harga tinggi, terima kasih Su bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih sangat-sangat. Okey, tips dia kat sini. Ada yang bagaimana cara kita nak memahamkan pemurataan harga. Okey, dia macam ni. Kalau masa harga tinggi, ketika kita ada duit, kita beli. Okey, kalau masa harga rendah, kita ada duit kat tangan, kita beli lebih. Lepas tu kalau kita dibahagikan kepada dua, harganya akan menjadi harga purata. Kan kita biasa belajar kan kat sekolah pun kan. Kalau 10 kita beli RM10, lepas tu kita beli RM5. Lepas tu kita campurkan, kita dapat harga purata. Consider adalah win-win situation lah. Jadi maksudnya tips dia kena kerap. Kekerapan itu akan mendapatkan harga purata yang baik. Jadi janganlah beli sekali tapi dah berhenti. Maksudnya kita beli dengan harga tinggi. Emas ni mahal lah. Emas bila-bila akan kata mahal.
Okey, sebab memang emas ni dia bernilai tinggi. That's why dia harganya orang kata mahal. Tahun 2000 harga emas dalam lebih kurang RM35, RM40 saja segram tahun 2000. Tahun 2000 tu Kak Nida kat manalah masa tu, kan? Kat manalah tak ada kesedaran langsung. Kat manalah tak ada rasa orang kata nak membuat simpanan. Tak ada, tak terfikir masa tu. Tahun 2000 RM35, RM40. Okey. Tahun 2000 Kak Nida start 2019. Masa tu dah RM214. Pun kata mahal, kan? Hari ni 2023, kan? Dah RM279 per gram hari ini. Orang akan kata juga mahal sebab emas orang akan sebut mahal sebab memang dia barang yang bernilai, memang mahal. Dia adalah aset yang kita boleh beli sikit-sikit tapi aset mahal. Kenapa aset mahal? Dia bukan boleh dicetak macam seperti duit kertas. Itu bezanya emas dan juga duit kertas. Duit kertas boleh dicetak. Nak tunjuk balik lah ni duit pokok pisang ni boleh jatuh kosong. Okey. Emas takkan jatuh kosong sebab dia adalah sesuatu yang bernilai. Emas ni macam Kak Nida cakap tadi, dipegang nilainya dipegang oleh berat dengan ketulinannya sendiri. Tapi duit kertas dia boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Daripada pertama terkesan dengan inflasi, kedua boleh jatuh kosong. Okey, siapa yang kumpul masa zaman Jepun dulu kumpul banyak-banyak duit pokok pisang ni kan, kumpul banyak-banyak, tapi bila dah British memerintah, habis dah duit ni, dah tak bernilai. Kan? Jadi maksudnya anda boleh nilaikan sendiri simpanan mana yang lebih padu, simpan dalam bentuk duit kertas ataupun simpan dalam bentuk emas. Simpan emas pula kena ambil peluang apabila ada promosi. Apabila ada promosi, contoh promosi 10 kali bayar. Apabila ada promosi, contoh promosi RM200 account gap, lepas tu dapat peluang menang ni jabatan bertuah setiap bulan. Okey. Pertama ketika ada promosi. Kedua ketika harga rendah. Sekarang ni rendah lah lagi, belum lagi 300. Kan? Kalau kita masih berkira-kira nak tunggu 500 ke baru kita nak beli. Tidak. Jadi maksudnya, bak kata Tuan Syukur, emas akan naik, memang akan naik dalam jangka masa panjang. Contohnya tadilah RM35, RM40 kan tahun 2000. Kak Nida beli 2019 RM214. Hari ini 2023 RM279. Takkan kita dapat balik harga RM214 tu. Sedangkan semasa Kak Nida mula 2019 tu Kak Nida dah rasa mahal dah. Rasa macam ketika tu kenapalah tak dapat harga bawah 200. Pada masa tu RM214. Jadi rasa mahal. Sekarang ni kita akan rindu dengan harga yang itu. Sama juga anda. Kalau anda mulakan hari ini, akan jadi harga hari ini akan jadi sejarah untuk 10 tahun akan datang. Ataupun 5 tahun akan datang. Kita tak akan dapat harga ini balik. Jangan tunggu harga naik 300 atau 500 nanti. Mereka yang dah ada simpanan nilainya makin naik. Tapi kita masih lagi tunggu dan tunggu. Okey, tak mula-mula. Okey. So, terima kasih pada Miss Ida, Su. Terima kasih juga Kak Nida. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak, Su. Terima kasih sangat-sangat Kak Nida, hargai sangat. Okey, Kak Nida akan live balik insya-Allah petang ini ataupun malam nanti ataupun paling tidak esok. Sebab apa? Kak Nida nak sharekan kepada anda semua. Okey, macam Kak Nida punya topik tadi hari ni, gaji besar atau gaji tinggi mana lebih penting sebenarnya. Gaji besar tak ada simpanan ataupun gaji kecil tapi ada simpanan. Sebenarnya ada tipsnya, bak kata kita punya pakar-pakar ataupun penasihat-penasihat kewangan kan ni semua. Tuan Azizi Ali, maksudnya tips dia lepas dapat gaji, sebelum berbelanja asing dulu untuk simpanan. Asing dulu. Kita tak buat simpanan ni sebelum kita memerlukannya. Sekarang ni kita rasa berat. Kalau kita rasa, kita kena ingat tu dalam kita punya minda. Okey, nak buat simpanan itu susah. Tapi kita kena ingat, tak ada simpanan lagi susah. Kan? Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Okey. So kalau kita yang penting buat simpanan sebelum kita memerlukannya. Kak Nida macam suka sangat ayat-ayat macam ni. Sebab apa? Mengingatkan Kak Nida sendiri. Kak Nida ingatkan anak-anak Kak Nida sendiri. Okey, anak Kak Nida 2 orang dah bekerja.
Memang kena paksa. Memang Kak Nida paksa. Dah masuk gap belum? Dah masuk gap belum? Okey, dah. Lepas tu, dia proceed lah dengan dia punya urusan. Kalau dia belum lagi, dah buat belum? Consider macam Kak Nida kena pastikan. Sebab Kak Nida tak nak mereka buat kesilapan yang Kak Nida pernah buat dulu. Kak Nida tak nak. Sebab kita pernah tempuh, jadi kita rasa rugi. Jadi that's why kita nak guide anak-anak kita ataupun kawan-kawan kat luar sana, jangan ulang kesilapan yang pernah kami pernah buat dulu. Okey, jadi ambil peluang. Ketika ada peluang, kita grab. Ketika ada promosi, kita grab. Ketika ada consider ada apa orang kata harga belum cecah 500, 300, kita grab. Kita kata kenapa emas? Kena fikir nilainya makin meningkat jangka masa panjang. Dia adalah kalis inflasi. Malaslah nak dengar inflasi ni, bosan nak dengar. Tapi hakikatnya yes, kita kena faham. Dalam bank tu banyak aja amount duit dia. Okey, amount duit dalam bank nampak banyak je, tapi kita sebenarnya kita punya duit tu dah dirompak oleh inflasi. Dan dirompak sebab apa? Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Contoh macam tadilah, kita ada dulu 1 gram hanya Kak Nida beli 214. Sekarang 1 gram 279. Jadi maknanya guna duit lebih tak? Dapatkan 1 gram je. Jadi maksudnya dengan duit kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Tetapi dengan emas nilainya makin meningkat. Jadi that's why ambil peluang menang bunga emas program ni. Paling tidak subscribe auto debit RM200 sebulan. Auto debit. Simpan emas, anda boleh menang emas. Okay? So jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Terima kasih kepada yang join Kak Nida. Siapa nak ambil peluang menang emas bunga emas program ni setiap bulan, subscribe auto debit RM200 sebulan, di mana ia akan terkumpul dalam akaun gap anda 0.7 gram setiap bulan. Okay, so kalau anda mulakan, okay, terima kasih kepada Cinta Dek dalam hati. Oh, ini mesti daripada Indo. Okay, Kak Nida alu-alukan sangat daripada Indonesia. Sebab tak pastilah Kak, yang ini Cinta ni Dek ni daripada Indonesia. Tapi Public Go juga ada dekat Indonesia. Ada 3 cawangan. Di Jakarta, di Bandung dan juga di Yogyakarta. Jadi bukan untuk orang Malaysia saja, untuk orang yang Indonesia pun ada. Orang Singapura dan juga Brunei. Tak semestinya daripada Malaysia saja. Okey. Terima kasih kepada Jalia Zalot Lovely. Terima kasih join Kak Nida. So siapa nak cabutan bertuah bunga emas program ni setiap bulan, bunga emas fizikal 24K 99, subscribe auto debit minimum RM200. Consider kita, inilah tips dia. Dan ini yang Kak Nida sharekan kepada Kak Nida punya prospek semalam. That's why Kak Nida punya topik hari ni, gaji rendah tapi tak tahu macam mana nak buat simpanan, buat cara ini. Okey, gaji rendah takut tak tahu cara, bagaimana cara nak menyimpan, tak ada panduan. Jadi ikut tips daripada kita punya otai-otai. Ikut tips ini, dalam masa yang sama anda peluang menang bunga emas program. Jadi tips ni amat berbaloi untuk kita. Amat berbaloi untuk kita. Tips dia, dapat gaji sebelum berbelanja, buat simpanan. Tips dia, consider macam ambil promosi auto debit bunga emas program ni. Bunga emas auto debit account gap minimum 200, menang bunga emas ni setiap bulan. Okay? So, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang join Kak Nida. Siapa yang nak grab promosi ini, klik bio link Kak Nida. Okay, WhatsApp Kak Nida, cakap saya nak. Just cakap je, kita proceed untuk account auto debit account gap. 200 saja, tapi menangnya bunga emas program. Terima kasih kepada Rokia Maktop join Kak Nida, Juria Saleh, terima kasih join Kak Nida, Bet Zabeda, terima kasih join Kak Nida, terima kasih sangat, Clone Tech, terima kasih. Alright, so nak menang bunga emas program ni, cepat-cepat klik bio link Kak Nida, kita subscribe auto debit account gap minimum RM200, 0.7 gram dalam account gap anda, benang emas setiap bulan, insyaAllah. So jangan lupa nidago.com ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Grab peluang menang bunga emas program setiap bulan hanya dengan subscribe auto debit account gap
minimum RM200. Okey, Kak Nida highlightkan banyak kali. Subscribe auto debit account gap RM200, menang yang ini bunga emas program emas fizikal 24K 99 setiap bulan sepanjang 12 bulan. Bukan sekali saja, setiap bulan menang yang ini. Siapa nak, klik bio link Kak Nida tahu. Nidago.com. Follow Kak Nida rapat-rapat. Follow Kak Nida punya TikTok rapat-rapat. Okay, so nanti jangan lupa, okay, ramai pula yang masuk ketika Kak Nida nak keluar ni. Okay, jangan lupa rebut peluang ni. Nak ni tak? Ni, bunga emas program. Subscribe auto debit account gap. Okay, terima kasih kepada Nurlida Tajuddin, Siti Khadijah ya, Nur Hasliza Osman, terima kasih John Kak Nida. Siapa nak, okay, klik bio link Kak Nida. Okay, so Kak Nida pun dah nak, barulah nak sarapan ni. Bila kita dah sampaikan peluang-peluang macam ni, barulah kita rasa dah lapar. Jadi that's why Kak Nida pagi-pagi dah live dulu. Follow Kak Nida tau, alright? Nak menang ni tak? Nak menang ni, klik bio link Kak Nida. Okay, bunga emas ni potensi menang setiap bulan. Emas fizikal 24K 99, 24K ya. Bukan 916. Ini adalah emas 99. Harganya ini boleh dapat cabutan bertuah. Harga ini nilainya 2,800. 2,800 lebih. Okay, nak ke tak nak? Jadi rebut peluang. Setiap bulan boleh menang ni hanya dengan subscribe auto debit minimum RM200. RM200 tu apa dapat? Itu adalah gram emas di dalam akaun gap kita. Gram emas adik. Gram emas dalam akaun gap kita 0.7 gram dalam akaun gap kita. Tapi setiap bulan menang ni. Kita subscribe auto debit selama 12 bulan. Maknanya pejam mata dapat gaji, kita set time untuk 12 bulan. Tarikh tu kita set. Tarikh tu setiap bulan lah. Tapi setiap bulan lah menang ni. Boleh tengok kat ni dia punya posting. Bulan Disember pengumuman dah dikeluarkan. Untuk bulan Januari Kak Nida belum tengok lagi, belum ada update latest cabutan bertuah. Boleh tengok untuk bulan Disember punya cabutan bertuah, Kak Nida dah sharekan postingnya. Okey, ini adalah bunga emas boleh dimenangi secara percuma setiap bulan. Okey, so jangan lupa follow Kak Nida. Nak menang ini, jangan lupa subscribe auto debit account gap minimum RM200. Alright, terima kasih. InsyaAllah Kak Nida akan live lagi. Kak Nida nak sharekan promosi-promosi macam ni. Yang nak ambil 10 kali bayar pun boleh. Yang nak ambil tunai pun boleh. Okay, semuanya boleh. Yang penting kita nak atau tak nak saja. Alright, terima kasih kepada yang join Kak Nida daripada tadi. InsyaAllah follow Kak Nida rapat-rapat. Kak Nida akan try live hari-hari. Biasanya pagi Kak Nida live. Ataupun belah malam Kak Nida akan borak-borak dengan kawan-kawan Kak Nida. Okey, yang penting kita nak sharekan informasi kepada anda. Sharekan dealer public gold bukan penjual emas. Okey, kita kena faham tu. Dealer public gold adalah mereka yang membimbing ataupun memperkenalkan kaedah-kaedah cara menyimpan emas dengan ilmu. Okey, so kepada kawan-kawan Kak Nida yang belum ada simpanan lagi, tak kisah gaji kita kecil ke, tapi kalau gaji besar pun tak guna juga kalau tak buat simpanan. Yang penting simpanan kena selari dengan kita punya pendapatan. Contoh kan, kita punya pendapatan sekian, tak stop lagi ni. Pendapatan kita 1,600 kan, 10% untuk simpanan. Jadi contohnya 160. Tapi kalau rasa juga tak mampu, ambil ke account gap 100. Tapi kalau nak rebut promosi, account gap ni ambil 200. 0.7 gram dalam account gap anda. Okey, tapi benang emas ni setiap bulan. Best ke tak best? Okey, so berapa kali nak keluar, tak keluar lagi. Okey, so terima kasih kepada Ibrahim Musa. Terima kasih Ibrahim bin Musa. Terima kasih Jangan Kak Nida. Terima kasih kepada Miss Izal masih lagi kekal kat sini. Okey, follow Kak Nida rapat-rapat ataupun WhatsApp je Kak Nida macam mana nak menang ini. Macam mana nak menang ini setiap bulan. Klik bio link Kak Nida ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Okey, ataupun nidago.com. Follow Kak Nida punya semua media sosial. Kak Nida akan update kat sana promosi, tips ataupun apa-apa saja informasi tentang emas dan juga emas di Public Gold. Jangan lupa 25 dengan 26 Februari ada factory sale di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak.
Okey, dekat situ anda boleh tengok semua. Okey, emas 916 pun ada. Desain-desain bunga emas, desain-desain Dina pun ada. Anda boleh cash and carry kat sana. Dekat mana? Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Tanpa ada serat, selalu kat Nida. Jadi Kak Nida terpaksa stop dulu. InsyaAllah kita sambung petang ni atau malam ni atau esok pagi. InsyaAllah follow Kak Nida rapat. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Sebab dah serak dah suara, jadi terpaksa kena stop. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Nak menang ni, subscribe, auto debit. Minimum 200. Okay, 200 tu bukan duit. Adalah Grab emas. Okay, kita kena bijak rebut peluang. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Jangan Kak Nida.